Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mana KPI Duta Khas? Bolehkah 4 duta khas mengeluarkan kad laporan 100 hari mereka? Demikian soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Iskandar Puteri Lim Kit Siang pada 4 duta khas iaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang, Duta Khas ke Timur Tengah, Datuk Sri Tiong King Sing, Duta Khas ke China, Datuk Sri Richard Riyad, Duta Khas ke Jepun, Korea dan Taiwan, dan latihan terkini Tan Sri S. Vigneswaran, Duta Khas ke India dan Asia Selatan. Jika 4 duta besar tidak dapat menghasilkan kad laporan 100 hari mereka, apakah fungsi mereka ini? Soal pemimpin veteran DAP itu. Menurut beliau, jawapan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad mengenai jumlah penasihat khas dan Duta Khas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob amat mengejutkan dan membuka mata ramai pihak. Persoalan pertama yang terlintas di fikiran ialah mengapa Perdana Menteri mempunyai begitu ramai penasihat khas dan Duta Khas kerana beliau sudah mempunyai kabinet gergasi yang terdiri daripada 31 menteri dan 38 timbalan menteri dan tidak kurang juga pesuruhjaya tinggi dan duta besar di seluruh dunia. Adakah Ismail Sabri bersedia untuk meminta kelulusan khusus daripada Parlimen bagi memberi kuasa kepadanya untuk melantik penasihat khas dan duta khas? Jika tidak, ini bukan kerajaan Parlimen tetapi kerajaan penasihat khas di Malaysia bidasnya. Beliau juga bertanya sama ada duta khas Malaysia ke Timur Tengah telah disekat daripada menjejak kaki ke Arab Saudi dan tidak pernah melawat Arab Saudi sejak dilantik sebagai duta khas setakat April 2020 tetapi tiada jawapan yang diberikan. Apa guna duta atau duta khas sesuatu wilayah apabila dia tidak dapat melawat negara atau wilayah yang di bawah tanggungjawabnya? Berapa kali Tiong Sin King melawat China sejak pelantikannya dan apakah yang telah dilakukannya untuk mewajarkan pelantikannya? Soalan yang sama ditujukan kepada Hadi, Richard Riyad dan Vigneswaran, ujar Kit Siang. Beliau juga membangkitkan kenyataan Latif yang memberitahu Parlimen bahawa Perdana Menteri ke-6 Datuk Seri Najib Razak mempunyai bilangan penasihat dan duta khas paling ramai semasa menjadi Perdana Menteri dari 2009 hingga 2018. Ia tidak bermakna penyelewengan dan salah guna kuasa oleh Najib menjadi justifikasi untuk Ismail Sabri melakukan perkara yang sama apabila menjadi Perdana Menteri, jelasnya. Beliau mengingatkan bahasa di zaman pentadbiran Datuk Seri Najib Razak, Malaysia digelar negara kleptokrasi paling buruk. Jika Ismail sengaja mahu menjadikan Malaysia sekali lagi dikenali sebagai kleptokrasi yang paling teruk seperti zaman Najib menjadi Perdana Menteri dan terpalit dengan skandal ala 1MDB yang tersendiri, katanya. Kit Siang juga membangkitkan kandungan buku penasihat komunikasi politik Najib selama 6 tahun, Roman Bose, Final Reckoning and Insider's View of the Fall of Malaysia's Barisan Nasional Government. Kata Kit Siang, buku tersebut mendedahkan unsur yang mengejutkan iaitu Najib mempunyai penasihat khas rahsia yang ditanggung oleh wang rakyat. Kita tidak boleh mempunyai kerajaan rahsia di mana Perdana Menteri mempunyai sepasukan penasihat khas yang dibayar menerusi dana awam tetapi Parlimen dan rakyat tidak tahu mengenainya. Kerajaan rahsia ini mesti dihentikan segera, tegas Kit Siang. Menurut jawapan Abdul Latif, Ismail Sabri pada masa ini memiliki 5 penasihat khas. Selain 4 duta khas tersebut, seorang lagi, Datuk Seri Azalina Osman Said, memegang jawatan sebagai penasihat dalam soal undang-undang dan hak asasi manusia. Kelima-limanya menelan belanja RM136,136 sebulan. Sekiranya mereka berkhidmat selama 2 tahun penuh, mereka dijangka membelanjakan wang pembayar cukai berjumlah RM3.267 juta, kata Kit Siang. Soalan Kit Siang juga adalah persoalan yang sekian lama ditimbulkan oleh Jom Channel yang mahu dana awam ditadbir urus secara baik, accountable, telus serta secara sah mengikut undang-undang. Dapatkah penggunaan dana awam secara rahsia ini dipertahankan di Mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak? Jom Channel harap Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku seorang yang memakai label ustaz boleh menjawabnya.